Assalamualaikum untuk yang Muslim dan salam sejahtera kepada yang bukan Muslim. Okey, hari ini Cikgu Noya ingin menyampaikan tajuk empati di bawah subjek pendidikan sivik prasekolah. Okey, jadinya empati kepada yang memerlukan ni merupakan subtopik di bawah 5.1. Jadi, jom tengok tajuk ni. Apa yang ada dalam tajuk ini? Okey, sekejap ya. Okey, pada mula-mula sekali kita kena tahu apakah maksud empati. Apa maksud empati? Empati secara mudah, okey, kita perlu faham rasa sedih. Jadi adik-adik perlu tahu apa itu cuba memahami perasaan sedih. Okey. Jadinya kita perlu membantu sekadar yang termampu sekiranya kita ternampak kawan-kawan kita yang sedang dalam kesedihan. Jadi adik perlu mengambil tahu apa yang terjadi kepada rakan-rakan adik-adik yang sedang dalam kesedihan. Okey. Okey, lepas tu kita akan tengok seterusnya. Apakah jenis bantuan yang dihulurkan? Jadinya adik-adik perlu tahu apa jenis bantuan selain yang cikgu bagi tahu tadi. Okey, bantuan yang kita boleh hulurkan kepada kawan-kawan adik-adik yang ada masalah. Contohnya mungkin akan ada masalah kewangan, dari segi pertolongan dari segi tenaga ataupun dari segi sokongan, dorongan dan kata-kata semangat. Jadinya adik-adik boleh menghulurkan bantuan dalam bentuk seperti yang cikgu beritahu ini. Okey, so kita ada 3 lah. Okey, sama ada dari segi kewangan, tenaga ataupun kata-kata semangat. Okey. Okey adik-adik, sebenarnya kenapa empati ni amat penting? Okay, kenapa empati ni amat penting? Empati ni amat penting kerana ia merupakan nilai yang baik dan juga ia perlu dicontohi oleh semua segenap masyarakat. Jadinya adik-adik pun perlu ada sifat ini dalam diri adik-adik. Okey adik-adik, seterusnya siapakah yang perlu kita berasa empati? Kita perlu berasa empati kepada siapa? Okey, contohnya kita kena tengok kepada orang yang ditimpa kesusahan ataupun kepada mereka yang memerlukan pertolongan, nasihat dan sokongan. Sekiranya adik-adik ternampak kawan-kawan adik-adik ataupun ahli keluarga adik-adik, adik-adik perlulah bertanya, kenapa ni? Ada apa yang boleh saya bantu? Ataupun mungkin adik-adik dah tahu apa yang sebenarnya berlaku kepada ahli keluarga adik-adik. So adik-adik pun bagilah kata-kata sokongan ataupun kata-kata semangat. Bilakah sifat empati perlu dipupuk? Okey, jadinya kita nak tahu sejak bila kita perlu ada sifat empati ini. Okey, sifat empati perlu dipupuk semenjak dari kecil lagi. Oleh itu, yang memainkan peranan sudah pastinya kedua ibu bapa kita. Okey, kedua ibu bapa adik-adik semualah. Okey, jadinya ibu bapa adik-adik perlu mengenal pasti sifat simpati dan empati yang perlu ada dalam diri adik-adik semua. Okey, jadinya benda ni perlu diterapkan semenjak kecil lagi. Okey, lepas tu perlukah setiap orang mempunyai sifat empati? Ya, semua orang perlu ada sifat empati ni. Tidak kira orang dewasa, belia atau kanak-kanak. Jadinya adik-adik semua perlu ada sifat ini. Okey, cuba kita tonton video ni seketika. Apa yang berlaku? تعالها خليك امسك راسي على المواقع الله
Okey adik-adik, apakah perasaan adik-adik ketika menonton video ini? Okey, adik ini sebenarnya kehilangan ayahnya. Okey, yang di mana ada pergelutan berlaku yang menyebabkan ayahandanya meninggal dunia ataupun syahid. Okey, oleh yang demikian, adik ini berasa sangat sedih dan rasa sangat duka cita di mana memang ialah dia rasa kehilangan bapanya yang sudah pergi. Okey, jadinya sudah pastilah dia rasa sedih sebab bapanya ialah orang yang sangat rapat dengan dia. Okey, kalau adik-adik pun mesti adik-adik akan rasa sedih juga. Okey, kat sini kalau ikutkan semua pakcik-pakcik yang ada, okey, kaum belia dan pakcik-pakcik yang ada ni cuba menenangkan adik ini yang sedang dalam kesedihan. Okey? Okey, macam mana kita nak bantu adik ni supaya supaya dia boleh bertenang, okey? Mungkin kita boleh bantu dia dengan memberi kata-kata nasihat, semangat dan dorongan. Contohnya kita kena kata ayah adik ni sudah berada di syurga. Okey, jadinya adik perlu mendoakan dia supaya berasa tenang dan bahagia di sana. Okey, sebagai seorang anak yang soleh, perlulah ataupun anak yang bertanggungjawab, kita perlulah kita perlu hadiahkan sesuatu lah kepada orang yang sudah pergi, contohnya Okey, lepas tu kita tengok pula video yang kedua. Okey, ini adik ni, kita cuba tengok. Saya kepada negeri Palestin. Negara Palestin. Negara Palestin. Berapa tu? RM100. RM100. Nama awak siapa? Nama saya Razik. Muhammad Razik. Yes, Terima kasih Muhammad Razik. sama-sama. Apa doa untuk Palestin? Ya Allah, berikanlah negeri Palestin selamat daripada ancaman Israel. Amin. Amin. Okey adik-adik, ini adik ni dia rasa dia perlu membuat sesuatu untuk membantu sahabatnya yang berada di Palestin yang sedang dalam pergelutan. Okey. So ada maksudnya diserang oleh musuh dan sebagainya. So adik ni mengambil inisiatif untuk mengumpul duit tabungannya untuk dihadiahkan, okey, ataupun didermakan kepada negara Palestin. Dan dalam masa yang sama adik ni juga mendoakan untuk saudara-saudaranya di sana supaya berada dalam keadaan tenang dan bahagialah. Okey, dalam masa yang sama supaya dia mendoakan yang baik-baik, okey, untuk saudara dia dekat Palestin. Okey, ini ialah salah satu cara empati yang boleh kita gunakan yang cikgu cuba aplikasikan dengan contoh yang tadi cikgu dah nyatakan pada awal pembelajaran kita tadi. Okey, ini ialah salah satu cara yang adik ni buat. Okey, so dia ingin membantu kawan-kawan yang di dalam kesusahan. Okey, so maksudnya dia guna dua lah. Satu dalam bentuk pertolongan dalam bentuk kewangan, satu lagi dia tolong dalam bentuk mendoakan. Okey, maksudnya merupakan satu nilai yang murni yang perlu ada lah. Okey adik-adik, Cikgu Noya rasa sampai situ saja perkongsian cikgu untuk kali ini. So sekiranya adik-adik rasa bermanfaat, adik-adik boleh tekan butang subscribe dan juga jangan lupa tekan like dan juga share cikgu punya video ni. Okay, so cikgu akan keluarkan lagi video-video yang menarik untuk ditonton. Cikgu harap ada yang sudi menonton video Cikgu Noya. Jadi jangan lupa komen yang murni-murni ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Tata.